Hai, selamat datang. Seni mempertahankan diri Cina seperti kungfu atau wushu ialah seni yang mempunyai sejarah yang lama dan mempengaruhi seni mempertahankan seperti kungfu atau wushu ialah seni yang mempunyai dan mempengaruhi seni mempertahankan diri negara lain seperti Jepun dan Korea. Selain itu, seni mempertahankan diri Cina bukan sahaja boleh berprestasi di atas pentas, tetapi juga boleh membaikkan imej negara dengan mendapat pinggan emas di SEA Games atau Asian Games. Dengan ini, seni mempertahankan diri Cina bukan sahaja seni yang untuk orang Cina saja, tapi juga seni yang ke antara bangsa. Kemudian kami telah berbincang dan bersetuju untuk memilih gaya wushu ini untuk dikaji untuk tugasan kita kami kerana terdapat berbagai fakta yang menarik tentang evolusi wushu dan beza antara wushu tradisi dan wushu moden. Kami sebagai kumpulan akan terus menerangkan yang lebih lanjut dalam sub halaman dalam laman web atau magazine kami ini. Seni bukan diri Cina dalam bahasa Cina ialah wushu atau kungfu, juga dikenali di perangai antara bangsa sebagai wushu dan kungfu. Wushu ialah salah satu seni mempertahankan diri yang paling terkenal di dunia, bukan kerana mempunyai banyak filem yang membincangkan, juga kerana wushu mempunyai sejarah yang panjang dan mengaruh banyak gaya seni mempertahankan diri negara lain. Wushu sebagai kemahiran hidup sudah menyaksikan sejarah taman Huangho dan menjadi salah satu sukan dan seni yang dikenali oleh antara bangsa telah melepaskan evolusi beribu-ribu tahun. Taiji, salah satu gaya wushu, juga tulis pada senarai perwakilan UNESCO Warisan Budaya Ketara Kemanusiaan. Beberapa gaya seperti Tai Chi, Wudang Shaolin juga ditulis pada senarai perwakilan China Warisan Budaya Ketara Kemanusiaan dan menjadi perlindungan utama negara dan pembangunan budaya tradisional negara China. Pada zaman Puat Taman Huangho, peperangan selalu diadakan antara sukan kaum dan berperang dengan binatang menyebabkan kemunculan cara serangan dan berpertahanan utama seperti menumbuk dan menendang, mencengkam jari, melompat dan berguling dihasilkan. Pada Danis Shang, pembaris menggunakan sesuatu penari bernama Wu yang mencampur seni memberikan diri dan seni menari untuk memberi inspirasi kepada tentera, dan ini membuka kemungkinan bahawa seni memberikan diri boleh digunakan sebagai satu bentuk persambahan. Pada Danis Zhou, peperangan antara negeri-negeri menjadi lebih banyak. Dengan ini, banyak pembarisan negeri bermula memilih orang hebat dalam wushu untuk menghebatkan tentera dan melatih lebih ramai tentera. Contohnya, Qi Huanggong mengadakan pertandingan iaitu jiaoshi 2 kali setiap tahun untuk memilih wira dunia yang boleh menghebatkan tentera dan negaranya. Semasa dinasti Han, terdapat tarian pedang, tarian tombak berganda, dan tarian yue. Ini semua menunjukkan bahawa seni memberikan diri dan tahan memberi kemahiran dan serangan yang jelas. Dan mereka sering muncul dalam bentuk serangan berterusan yang dikoreografikan dan rutin pertahanan. Danis Ming adalah zaman perkembangan hebat seni memberikan diri. Gaya teknik dan gaya tinju dan peraturan yang berbeza telah dibangunkan, terutamanya pengalaman silat-silat diiringkan secara teori kemahiran bagi membajak dan sebagainya. Cakap tentang Shaolin Kungfu. Shaolin Kungfu diasas pada abad ke-5. Dia ialah sebagai seni mempertahankan diri lawan. Kepada seni mempertahankan diri dalam dalaman utang, perbezaannya ialah sejenis pertikaian yang memecah belah dalam komuniti seni mempertahankan diri di China pada masa itu, mengenai sama ada tumpuan harus diberikan kepada penguasaan hanya teknik fizikal yang berkaitan dengan seni mempertahankan diri atau menguasai ini dalam hubungan dengan menguasai kebolehan tertentu sendiri atau berhubungan dengan qi seseorang atau yang hidup seolah-olah dalam erti kata fikiran atas perkara. Aktiviti ini dilarang semasa Maharaja Yongzheng dari dinasti Qing. Wing Chun ialah salah satu gaya kungfu termuda yang paling kontemporari yang sentiasa diperhalusi dan disesuaikan sepanjang 300 tahun kewujudnya. Dianggap sebagai salah satu daripada 3 gaya seni mempertahankan diri yang hebat di selatan China. Wing Chun sangat berbeza daripada gaya kungfu lain pada masa itu dalam teorinya. Struktur pergerakannya dan cara menjalana dayanya bukan berdasar tiruan seperti meniru secara langsung pergerakan haiwan, tetapi berdasarkan undang-undang semula jadi saintifik menghapuskan pergerakan yang tidak perlu untuk mengatasi dan menjana kuasa dengan cara yang paling cakap. Halo semua kawan, nama saya Ki Zihong dan saya akan memperkenalkan sesuatu jenis gaya seni mempertahankan diri tradisional Cina iaitu tinju mantis. Tinju mantis adalah salah satu daripada banyak bentuk seni mempertahankan diri Shaolin dan merupakan salah satu bentuk yang paling berkesan. Tinju mantis mempunyai 2 nama lain iaitu Sandong dan Tangang Chen. Nama-nama ini berasal dari wilayah di mana gaya itu dicipta. Penciptaan tinju mantis berlaku di China udara 1600 AD oleh Master Wang Lang. Dan kisahnya bermula apabila Master Wang Lang kalah dalam pertarungan kompetitif dan pergi keluar untuk membersihkan kepalanya dan melihat seekor belalang sembah menyerang dengan kuat jangkrik yang lebih besar. Semasa pertarungan ini dia melihat pergerakan dan serangan mantis apabila memotong jangkrik. Dia membandingkannya dengan perlawanannya dengan lawan yang jauh dan lebih besar dan membawa belalang sembah bersamanya untuk mempelajarinya.
Ji juga dikenali sebagai shadow boxing, adalah salah satu cabang utama seni mempertahankan diri tradisional Cina. Taji bermaksud yang mutabat sering digunakan untuk menggambarkan keluasan alam semesta. Prinsip penting taji adalah berdasarkan falsafah Taoisme Cina kuno yang menekankan keseimbangan semula jadi dalam semua perkara dan keperluan untuk hidup dalam kesesuaian rohani dan fizikal dengan cara alam semula jadi. Taoji terdiri daripada latihan yang seimbang antara yin and yang. Itulah sebabnya ia sangat berkesan. Yin and yang adalah bertentangan kutub dan terdapat dalam semua perkara dalam kehidupan. Selamat kawan-kawan, sekarang saya akan memperkenalkan pengamat seni pertahanan diri Cina yang terkenal, iaitu Wong Fei Hung. Wong Fei Hung dilahirkan pada tahun 1847 di daerah Fusan di China. Sumbangnya kepada hingga zaman moden tidak dapat ditatangi dan boleh dianggap sebagai salah satu nenek moyang seni mempertahankan diri zaman moden. Dia terkenal kerana melindungi orang yang lemah dan membantu orang miskin. Wong Kai-ying adalah bapanya, yang menganggap seorang doktor dan pakar seni mempertahankan diri yang cepat juga. Pada mulanya, Papa Wong Fei Hung keberatan untuk mengajarkan hingga, tetapi latihan silatnya tidak lama kemudian dimulakan oleh guru papanya, Lu Choi. Lu Choi mengajar Wong Fei Hung asas hingga. Selepas itu, Wong Kai-ying mengambil alih latihan anaknya. Menjelang awal 20-an, Wong Fei Hung telah mencipta nama untuk dirinya sebagai seorang doktor yang berdedikasi dan keajaiban seni mempertahankan diri. Selain menjadi mahir dalam hingga, dia mencipta gaya Tiger Crane dan menambah kombinasi petarung yang kini dikenali sebagai Ten Form Fist yang terdiri daripada set 10 mendirian petarung individu. Wong Fei Hung juga mahir dengan hanya sejanda, terutamanya tongkat kayu panjang dan karbo harimau selatan. Pada satu ketika di mana dia menggunakan kemahirannya dengan kaki tangan adalah apabila dia mengalahkan kumpulan 30 orang di Tok Chanton. Ia juga melindungi orang yang lemah dan miskin daripada kedua-dua kumpulan jenayah dan pasukan kerajaan. Wong Fei Hung seperti bapanya sebelum itu dikenali sebagai salah seorang daripada 10 harimau Chanton, gelaran yang dianugerahkan kepada ahli silat terbaik pada masa itu. Dalam masa dekat, saya Angkali dan saya akan membentangkan bahagian seterusnya. Seni mempertahankan diri Cina telah popular di Barat selama beberapa dekade kerana pengaruh Bruce Lee dan banyak lagi. Terdapat banyak filem Barat yang mengandungi dan termasuk seni mempertahankan diri Cina. Beberapa filem dan anime moden yang merangkumi seni mempertahankan diri Cina adalah Mortal Kombat, Sri Ip Man dan trilogi Kung Fu Panda, animasi yang popular. Bagi Sri anime atau animasi, anime popular yang merangkumi seni mempertahankan diri Cina adalah God of High School dan Kimetsu no Yaiba. Sementara, kebanyakan anime yang merangkumi seni mempertahankan diri adalah seni mempertahankan diri Korea atau Jepun. Mereka juga termasuk seni mempertahankan diri Cina yang popular yang terkenal di dunia. Berikut adalah beberapa filem yang telah memasukkan budaya kungfu dan teknik yang mereka gunakan. Salah satu filem adalah Ip Man. Ip Man adalah seri filem tetralogi di mana Ip Man adalah watak utama yang merupakan Don Bruce Lee yang terkenal kerana mengajarnya seni mempertahankan diri yang dikenali sebagai Wing Chun. Seri filem ini secara lengkap menggambarkan kehidupan Ip Man di mana kebanyakannya dilakukan untuk filem itu sementara menggagalkan filem yang lebih langsung berdasarkan kehidupan Ip Man. Kami akan seterusnya. Di samping itu, berikut adalah satu lagi contoh anime Jepun yang menerapkan atau berkongsi budaya kungfu yang sama yang kami panggil pernafasan. Ini berdasarkan anime baru-baru ini yang dipanggil Kimetsu no Yaiba. Mereka menggunakan teknik pernafasan sebenarnya boleh digunakan untuk kehidupan sebenar dan membantu badan kita. Latihan pernafasan dalam telah didokumentkan untuk mengurangkan tekanan dan meningkatkan prestasi untuk askar dan atlet. Ia membantu meningkatkan kekuatan, kelajuan, ketangkasan, daya tahan, pengerti mumat, paru-paru dan kekal fokus. Ia sering digunakan dalam kungfu untuk kekal berjaga-jaga, tenang dan cukup bersedia untuk bertarung. Ini sering digunakan dalam kungfu Cina dan kami mengambilnya sebagai Qi. Film Mortal Kombat adalah berdasarkan franchise permainan video dengan nama yang sama. Watak bernama Kung Lao adalah Shaolin di mana dia menggunakan Shaolin Kung Fu sebagai gaya pertempurannya dalam film untuk melawan antagonis. Beberapa adegan pergaduhan yang telah digunakan dengan gaya Kung Fu yang berbeda, seperti Kung Fu Shaolin dan Wing Chun. Real Shaolin yang legenda di China terkenal sebagai Buddhisme, Kung Fu dan Chan atau Zen. Tidak ada satu subset Kung Fu yang secara eksklusif menuntut istilah Shaolin Kung Fu. Wing Chun menekankan pertarungan dalam perangkap dan tumbuk berantai untuk menewaskan lawan dalam jarak dekat dengan penumbuk dipegang secara menegak dan serangan melepasi satu sama lain secara. Kung Fu Panda adalah trilogi filem animasi di manakah ia berusaha di China. Ia adalah untuk melawan bahaya dengan kemahiran kungfu yang telah mereka kuasai untuk melindungi rumah mereka dan diri mereka dari bahaya yang tidak dapat dielakkan. Dalam Kung Fu Panda terdapat beberapa gaya tradisional China yang telah dinamakan dalam beberapa nama haiwan dan biasa digunakan dalam beberapa usul. Contohnya gaya harimau, gaya kering, gaya ular, gaya mantis, gaya monyet dan gaya naga. Bruce Lee merupakan seorang artis seni mempertahankan diri Cina yang terkenal.
Beliau berlahir pada November 27 tahun 1940 dan telah meninggal dunia pada Julai 20 tahun 1973. Beliau dihantar pergi belajar Tai Chi pada umur 7 tahun atas keadaan kesihatannya yang buruk. Beliau telah belajar Wing Chun daripada imam pada umur 13 tahun. Selain itu, beliau juga belajar banyak jenis seni mempertahankan diri, contohnya Hong Kong, Tam Tui dan sebagainya. Beliau telah menumbuhkan kelab seni mempertahankan diri Jun Fan apabila beliau melanjutkan pelajaran di Amerika. Kelab ini telah banyak mengembangkan impak Chinese Kung Fu dalam kalangan orang kebaratan. Selain itu, Bruce Lee juga seorang pelakon yang terkenal. Beliau telah menyertai persembahan dalam banyak filem jenis seni mempertahankan diri, contohnya Li Keqiang, Thunderstorm, Funny Face, Late for Divorce dan sebagainya. Impak beliau dalam seni mempertahankan diri dan filem sejenis ini amat tinggi dan telah menjadikan orang kebaratan lebih mengenali orang Cina dan Chinese Kung Fu. Beliau juga mengasaskan Jeet Kune Do pada tahun 1967. Jeet Kune Do menjadikan teknik moden yang berkumpul elemen utama seni mempertahankan diri Cina, iaitu kesederhanaan, keterus-terangan dan kebebasan. Jeet Kune Do juga menjadikan warga negara barat lebih mengenali seni mempertahankan diri Cina. Evolusi zaman seni mempertahankan diri Cina sudah mempunyai muka baru, bukan sahaja seni bersembahan, tapi juga sukan antarabangsa yang diasing dengan talu iaitu rutin dan santa iaitu bertanding. Pada 31 sukan Si, Ziyan Tan dan Su Wei Clementine telah mendapat pinggan emas dalam talu Changxuan dan talu Taiji untuk Malaysia. Seterusnya, menghebatkan imej negara kami. Walaupun seni mempertahankan diri Cina sudah mempunyai peraturan yang ditulis daripada International Wushu Federation, terdapat beberapa peraturan tradisional yang tidak ditulis, tapi paling penting kami perlu tahu. Peraturan pertama ialah menghormati dan taat kepada jurulatih dan kelab kamu miliki. Selain itu, semasa melaksanakan seni mempertahankan diri, kamu perlu memakai uniform yang sesuai. Selain daripada itu, kamu dinasihati perlu merendah diri dan tidak beraga kecepatan anda. Di samping itu, sebelum menerima arahan jurulatih, pelajar tidak dibenarkan untuk belajar. Sebelum memulai sebuah perlawanan, kamu perlu bagi hormati dengan tapak tangan terbuka dan penumbuk. Akhirnya, kamu hanya boleh melawan dengan orang yang memperoleh taraf teknik sama dengan anda berdasarkan pengalaman. Ini adalah semua presentation kami. Terima kasih untuk menonton video ini dan kami hope that kamu akan suka ini seni mempertahankan Cina. Terima kasih.